Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. Pertama, terima kasih kepada sahabat pengerusi majlis Ustaz Faizan, Tuan Haji selaku Nazir Masjid Sungai Rama Luar, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, para muallim yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama manjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izinnya kita diberi ruang untuk terus mengabdikan diri kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini zat yang maha agung, zat yang maha perkasa. Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang menentukan segala-galanya. Begitu juga kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui baginda lah kita kenal akan istimewa yang ini nikmat Islam dan iman. Kita kenal, kita tahu di penghujung hidup kita ini adanya kematian yang akan merupakan suatu pintu gerbang untuk kita menuju hari akhirat sana. Bagaimana disebut, jada jada kehidupan selain kehidupan yang sebenar-benarnya di akhirat sana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi pihak sahabat-sahabat daripada Persatuan Orang-orang Cacat Pengantin Islam Malaysia, Persatuan OKU Berdaya Hulu Langat, yang hadir sama sendiri oleh pengerusi dan ahli jawatan kuasanya, mengucapkan terima kasih berbanyak kepada Masjid Sungai Rama Luar yang memberi ruang untuk kita mengadakan ziarah masjid pada kali ini untuk kita sambung perbincangan berkaitan dengan pengajaran daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas para ulama' berkaitan dengan OKU. Tidak lain tidak bukan, siri kita merupakan perbincangan bagaimana Rasulullah gilap OKU dalam kesedaran sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang saya bacakan tadi. Allah menyebut A'udzubillahi Yuridullahi an yukhaffafa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 28. Dalam ayat ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah menyebut Allah berkehendakkan kemudahan atas setiap hukum dan ketentuannya, kerana Allah Maha tahu wa khuliqal insanu dha'ifa.
Allah Maha tahu bahawa manusia ini diciptakan dengan penuh kedhaifan. Sebut siapa sahaja manusia, Allah jadikan dia dengan penuh kedhaifan, dengan penuh kelemahan. Banyak ayat-ayat yang lain bagaimana Allah menceritakan manusia ni dhaif. Manusia ni tidak ada apa-apa, melainkan Allah lah yang memuliakan manusia. Walaqad karamna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak-anak Adam. Dan Dr. Wahbah Zahili menyebut, bila disebutkan anak Adam, ia termasuklah golongan UKU. Bagaimana Allah menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam keadaan manusia, saya yang bercakap, tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, dalam keadaan kita ini diciptakan dengan penuh kedhaifan, Allah mengangkat darjat kita sebagai sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan bayang, dalam kita bandingkan kita dengan gunung Everest, siapa yang lebih gah, siapa yang lebih dilihat kuat? Bandingkan dengan harimau, siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih bertenaga? Berbandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, siapa yang kita boleh nak banggakan dari segi kekuatan? Melainkan manusia ini dhaif. Itu yang Allah sebut. Dalam kita menyedari hakikat ini, Allah menciptakan di kalangan manusia ini ada yang disebut sebagai, istilah hari ini orang kurang upaya. Kita dah bincang berkaitan dengan antara permulaan daripada surah Abasa. InsyaAllah, kalau ikut rekod saya ni, muslimin muslimat, last kali perbincangan kita bulan 8 tahun lepas. Bulan 8 3 hari bulan Ogos. Takdir Allah, hampir setahun kita bertemu balik. Alhamdulillah, Masjid Sungai Ramal luar ni sentiasa saya jadikan contoh, jadikan perbincangan, sebab di sini kita usahakan apa yang nama tu Kelab Sahabat OKU. Jadi mudah-mudahan apa yang tuan-tuan mulakan di sini menjadi ikutan di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat apa yang disebut as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang memuliakan suatu kebaikan, yang kebaikan tersebut akan diikuti, dia ni, kumpulan ini akan mendapat balasan yang terawal di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan tuan-tuan usaha yang dilaksanakan, dilakukan di Masjid Sungai Ramal luar ini mendapat perhatian, mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada perbincangan kita, dalam perbincangan kita yang lepas kita dah bincang bagaimana Allah bukan sekadar peristiwa kebetulan. Turunnya surah Abasa bukan satu kebetulan, melainkan ia adalah ketentuan dan planning daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayang, kita ambil refresh balik. Tahun keempat kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Wa'anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula diperintahkan untuk menyebarkan Islam kepada keluarga-keluarga yang terdekat. Kalau kita tengok dalam sirah bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kumpulkan kaum keluarga dia, kaum kerabat dia di Bukit Safar. Bermula di situ zahirnya pertelagahan daripada Abu Lahab. Maknanya suasana ini mulai suasana meruncing dalam perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini tahun keempat muslimin muslimat. Dalam suasana meruncing untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah terbuka ini, Allah menentukan berlakunya peristiwa yang dirakamkan di dalam surah Abasa. Surah Abasa ini surah yang diturunkan ketika bermulanya gerakan dakwah terbuka. Jadi tuan-tuan bayang,
Bagi kita yang sahabat-sahabat yang OKU yang mendengar perbincangan pada malam ini, sama ada dalam masjid ataupun secara online, bagi ibu bapa yang ada anak-anak OKU, bagi kenalan yang kita kenal ada rakan-rakan OKU dan masyarakat di luar sana, dalam suasana meruncing, nak ubah satu paradigma dakwah yang sembunyi-sembunyi kepada dakwah yang terbuka, Allah takdirkan peristiwa yang dirakamkan di dalam surah Abasa. Nak sebutnya para jemaah sekalian, kalau kita tengok perbahasan daripada Syekh Nuqman Ali Khan, beliau menyebut ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak beri perhatian kepada hamba-Nya yang diciptakan dalam keadaan OKU. Mana Allah nak highlight ini, belum apa-apa lagi, belum turun hukum hakam lain, baru nak bermula dakwah secara terbuka. Allah selesaikan isu berkaitan dengan OKU melalui peristiwa yang dilalui oleh Sayyidina Abdullah ibn Maktum radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbincangan kita yang lepas para jemaah sekalian. Kita berbincang sampai ke ayat yang kedua. Sebagaimana biasa saya peringatkan tuan-tuan para jemaah sekalian, saya bukan nak membawa pentafsiran kepada ayat-ayat, melainkan kita dah collect daripada nota-nota perbincangan para mereka yang lebih alim, para guru, para alim. Kita bawa untuk kita bincang sesuai dengan tajuk kita, iaitu bagaimana Islam terserlah di dalam membangunkan golongan OKU. Bagaimana Al-Quran itu menjadi panduan kalau kita nak memahami ketentuan takdir bila Allah sengaja menjadikan OKU di dalam masyarakat. Kita sampai dalam pengajaran dalam ayat yang kedua, yang akhir itu, bagaimana Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim an ja'ahul a'ma, kerana datang kepadanya seorang yang buta. Kita berhenti pada perbincangan lepas tuan-tuan para jemaah sekalian pada kalimah al-a'ma, suatu benda yang menarik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan al-a'ma untuk mengintroduce, untuk memperkenalkan Abdullah ibnu Maktum? Kalaulah dari segi logiklah muslimin muslimat, Allah nak mengangkat Abdullah ibnu Maktum, mungkin boleh dihebatkan kalimah pengenalan tu kerana datang kepadanya seorang yang paling kurang yang muslim, al-muslimun, ataupun nak naik lagi al-mu'minun, kerana datang kepadanya seorang yang beriman, ataupun al-muttaqin, seorang yang bertakwa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang Maha Tahu, Allah perkenalkan Abdullah ibnu Maktum dengan kalimah al-a'ma. Al-a'ma ni muslimin muslimat, kalau sekarang ni, waktu sekarang ni, kalau kita duduk di negara Arab, saya ada pengalaman tuan-tuan, Allah takdirkan saya sedikit pengalaman bila mengerjakan umrah pertama dan kali kedua. Bila saya pergi kita berjalan di sekitar Mekah, sekitar Madinah, saya sebut saya ni ana ni al-a'ma. Suasana orang Arab ni para jemaah sekalian, bila kita sebut kita ni al-a'ma, beliau sangat terpegun. Kalau kita tengok dalam sirah, al-a'ma ni orang yang matanya buta, lemah, tak boleh buat apa-apa. Itu pandangan yang dibawa oleh masyarakat yang berfahaman jahiliah sebelum kedatangan Islam. Maknanya bila orang tu disebut al-a'ma, dia ni buta, tak nampak, lemah, tak boleh buat apa-apa. Kerana tu para jemaah sekalian, dalam Al-Quran, dalam ayat lain, contoh bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Ayat ini daripada ila akhirul ayat daripada surah An-Nur. Bagaimana Allah menyebut laisa 'alal a'ma, tidak salah bagi orang yang matanya buta. Laisa 'alal a'ma haraj walal a'raj haraj. Dia ada tiga golongan, tiga kumpulan manusia yang dikaitkan dengan kedhaifan, OKU, kecacatan situ para jemaah sekalian. Pertama al-a'ma, kedua al-a'raj. Al-a'raj ni golongan OKU fizikal, OKU yang dikaitkan dengan tubuh badan dia, sama ada tangan, kaki atau sahabat-sahabat yang disebut al-a'raj ini ialah. Kemudian Amru bin Jumuh. Amru bin Jumuh ni sahabat yang daripada kalangan Al-Ansar. Beliau ni masuk Islam lewat sikit, kemudian ni syahid di medan Uhud. Dia ni geng Al-A'raj. Dan yang golongan yang ketiga yang disebut dalam ayat ini Al-Marid. Al-Marid ini orang yang berpenyakit yang boleh mendatangkan kelemahan pada dia. Contoh orang sakit stroke tu, akhir jadi OKU terlantar, tak boleh bangun, tak boleh buat apa-apa. Ayat ini menceritakan para jemaah sekalian, tidak salah bagi orang yang buta, orang OKU anggota ataupun orang yang sakit ni untuk bersama dalam masyarakat. Bahkan mereka ni boleh diajak makan bersama. Wala ta'kulu laisa 'alal a'mar haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Tidak salah kalau nak ajak makan bersama. Orang buta ni nak ajak makan, kita nak ajak makan bersama. Orang OKU anggota nak ajak makan bersama, OKU lain kita nak ajak makan bersama, tidak menjadi kesalahan. Bagi kita sekarang ni para jemaah sekalian, bagi jemaah di Masjid Sungai Ramalua, makan dengan OKU memang bukan satu isu. Tetapi bagi orang golongan masyarakat jahiliah dulu, makan dengan OKU ni boleh bawa kesialan. Macam tu. Maknanya kalau kita nak ajak OKU naik ke rumah, itu lagi sial. Macam tu. Kerana itu dalam ayat surah An-Nur ini Allah kata tak ada salah nak ajak orang buta, nak ajak makan bersama, OKU makan bersama, nak bawa ajak naik ke rumah, tak ada masalah. Di sinilah sangat signifikan tiba-tiba Allah menggunakan kalimah al-a'ma yang umumnya masyarakat Arab jahiliyah menganggapkan orang yang tak nampak ni dhaif, lemah, tak boleh buat apa-apa ni termasuk kelompok yang perlu dijauhi. Kerana itu kalau kita tengok dalam sirah tuan-tuan para jemaah sekalian, biasa sirah sebelum kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dhaif termasuk OKU ni dia lari jauh daripada kota Mekah. Dia lari daripada menjauhkan diri daripada masyarakat umum. Bila datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Islam, kelompok ini mendatangi kota Mekah, mendekatkan diri kepada Kaabah untuk memahami Islam ini yang lebih fitrah sifat dia. Jadi dalam keadaan tu para ulama bincang kenapa Allah tu sengaja memperkenalkan Abdullah ibn Maktum ini dengan kalimah al-a'ma dalam ayat-ayat yang lain tadi tu yang kita bincang tadi tu. Tidak lain, tidak bukan para jemaah sekalian, antaranya dibincangkan oleh mereka yang kaji dari sudut sosiologi. Allah nak tarik perhatian umat Islam, Allah nak tarik perhatian orang yang mengkaji Al-Quran. Dari segi zahir OKU kita nampak kedhaifan yang berganda. Manusia kita dah tahu dah tadi, manusia wa khuliqal insanu dha'ifa, memang Allah jadikan lemah. Dan bila ada kecacatan, kekurangan tadi pun dia akan nampak lagi kelemahan dia. Allah nak tunjuk yang tu dulu. Sebab Allah nak tunjuk di sebalik, di sisi manusia yang dikatakan OKU tadi, ada kelebihan-kelebihan, ada kekuatan-kekuatan yang Allah nak sampaikan.
Dan itu dirangkumkan di dalam surah-surah, dalam ayat-ayat yang terkemudian dalam surah Abasa ini, para jemaah sekalian. Jadi yang itu yang pertama saya nak sebut bila kita menyentuh tentang ayat kedua, al-a'ma, al-anja'ahul a'ma. Kemudiannya para jemaah sekalian, selain daripada surah An-Nur ini yang kita bacakan tadi, surah An-Nur ini ayat, kalau kita nak tuan-tuan nak rujuk dalam ayat yang ke-61 kalau tak silap, ayat 60 ataupun 61. So dalam nota saya ni tak tulis ayat berapa. Tuan-tuan boleh tengok baliklah, mana kalau tak 60, 61 daripada surah An-Nur. Laisa 'alal a'ma haraj wa la 'alal a'raj haraj. Ada satu lagi ayat berkaitan dengan OKU, tuan-tuan, dalam surah An-Nisa ayat 95. Ni lebih advance lagi ayat ini. Bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'idu minal mu'minina ghairi ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ila akhirul ayah. Ayat ini Allah menyebut tidak sama orang yang beriman dengan orang yang bermujahadah, keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya, melainkan yang beriman yang tak keluar tadi adalah kerana tergolong dalam golongan yang disebut sebagai ghairu ulid darar, melainkan orang yang pada diri dia ada kemudaratan, ada darurat. Ayat ini, tuan-tuan, berkaitan dengan peristiwa Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum, bila dia dengar tidak sama orang yang beriman yang tak keluar di jalan Allah, yang tak keluar berperang, dengan orang yang berperang ni tak sama kelebihan pada orang yang berperang. Jadi Abdullah ibn Maktum ni pun tanya, bagaimana dengan aku ni ya Rasulullah? Turun ni ayat ini, la yastawil qa'idu minal mu'minina ghairi ulid darar. Maknanya ada pengecualian kepada orang yang ada pada dirinya darurat. Di sini, tuan-tuan, dia hampir menyerlahkan pentafsiran OKU hari ini, tuan-tuan. Ini cerita ni, Al-Quran cerita 1400 tahun yang dulu ni. Pentafsiran OKU baru berlaku pada tahun 2008. Tuan-tuan fikir mana yang advance, Akta Orang Kurang Upaya 2008 ke Al-Quran? Untuk kita insaf, untuk kita ada satu keyakinan betapa Al-Quran merupakan satu petunjuk yang jelas, nyata dalam kehidupan kita. Dalam Akta OKU, tuan-tuan, saya ambil contoh. Saya tak nak ambil yang daripada Convention on the Rights of Person with Disability, itu peringkat antarabangsa, tapi dia tak ada jauh beza, walaupun ada sedikit pertikaian penyakit, sama ada fizikal, mental, intellectual ataupun deria. Penyakit tu mesti jangka panjang yang apabila berinteraksi ia boleh menyekat penyertaan penuh individu tersebut dalam masyarakat. Konsep ad-darar di dalam surah An-Nisa ayat 95, tuan-tuan, para jemaah sekalian. Dalam ayat ini Abdullah ibn Maktum dia nak keluar berperang, memang diminta dengan Rasulullah untuk turut berperang, atas sebab dia ni tak boleh melihat. Rasulullah melihat, Rasulullah memikirkan kalau dia nak ikut berperang, dengan ketiadaan tak nampak dia tu, kerana kebutaan dia tu, dia akan menghalang penyertaan dia dalam peperangan secara setara sebagaimana orang yang lain. Ini konsep dia, tuan-tuan, para jemaah sekalian. Bagaimana Al-Quran terlebih awal mengiktiraf konsep kecacatan yang dibincangkan hari ini dan konsep ketidakupayaan yang disebutkan di dalam perbincangan-perbincangan moden. Kerana itu, tuan-tuan, para jemaah sekalian, bila timbul sahaja isu-isu berkaitan dengan OKU di sekeliling kita, cepat-cepat jangan kita kata orang sana hebat jaga OKU, jangan kita kata orang di sana hebat jaga OKU. Yakin bahawa Islam telah terkehadapan di dalam melaksanakan tanggungjawab memelihara potensi dan kepentingan golongan OKU. Kerana itu Al-Quran menyebut
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah hal ehwal kebajikan itu kita menghadap wajah kita ke timur ataupun ke barat. Kita nak tengok apa benda kebajikan, kita tengok apa benda kat Jepun, apa benda dekat Australia, apa benda dekat UK, apa benda dekat Australia, dekat United States. Tak ada masalah, tak salah. Tapi Al-Quran beri peringatan, bukan itu yang sebenar-benarnya kebajikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir ila akhirul ayah. Bahkan kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada hari akhirat dan seterusnya. Maknanya bila kita nak bincang kebajikan tentang kepentingan hal ehwal OKU, bukan contoh-contoh yang kita rasa orang sana baik, orang sana bagus, melainkan kita kena tengok apa yang terkandung rahsia yang ada dalam Al-Quran, apa yang telah disikap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menterjemah isi kandungan Al-Quran. Kerana itu tuan-tuan, bila kita tengok contoh setakat masa kita yang kita ada, bila Allah menyambung wama yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, dengan apa cara kamu wahai Muhammad tahu yang Abdullah ibnu Maktum ni datang untuk mendapatkan, untuk menyucikan hatinya, menyucikan dirinya. Ya zakka bermaksud penyucian jiwa. Au yadhakkaru fatanfa'u dzikra, ataupun mendapatkan peringatan yang mana dengan peringatan itu akan mendatangkan, memberi manfaat kepadanya. Tuan-tuan, ayat ini secara mudah Allah nak menyebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk memberi peringatan kepada kita, kalau Allah tak sampaikan, manusia tidak akan memahami. Di sebalik kurang upaya tu ada potensi yang ada. Itu maksud dia. Kerana tu wama yudrika la'allahu yazakka, dengan apa cara kamu wahai Muhammad tahu yang Abdullah ni datang untuk menyucikan hatinya. Allah gunakan kalimah yazakka para jemaah sekalian, sahabat-sahabat OKU. Allah tak guna kalimah yatazakka. Apa beza yazakka dengan yatazakka? Yazakka cukup dengan bermulanya usaha untuk menyucikan diri. Kalau yatazakka, penyucian diri, penyucian hati yang sempurna. Seolah-olahnya macam ni tuan-tuan, Allah melihat OKU yang baru nak masuk masjid, Allah dah beri pengiktirafan. Itu contoh yazakka. Berbanding yatazakka, OKU yang dah duduk, yang kita yang duduk dalam masjid, yang duduk bersiap dalam masjid, itu dia lebih ke depan lagi. Dengan erti kata lain, just to begin, macam tu, baru nak mula nak menyucikan hati, Allah dah iktiraf usaha yang ditampilkan melalui ketokohan Abdullah ibnu Maktum. Kerana itu ia menggambarkan potensi yang ada pada diri OKU, tuan-tuan, para jemaah sekalian. Baru ni tuan-tuan, saya ada diceritakan oleh sahabat-sahabat kita bagaimana seorang yang OKU pendengaran, dia ni nak, asalnya dia ni bukan Islam, dia datang, dia kata dia nak masuk Islam. Tuan-tuan bayang, orang pekak tuan-tuan. Kalau saya nak sebut OKU pendengaran, mungkin kita tak rasa. Orang pekak, tak boleh dengar. Tuan-tuan, bila dia kata dia nak masuk Islam, sahabat saya ni kata, sabar dulu, tak apa dulu, kita nak masuk Islam, kita terima. Dia cuba baca satu surah, surah Taha. Dia baca surah Taha, tuan-tuan, pada sahabat kita yang nak masuk Islam ni. Tuan-tuan bayang, orang pekak. Bila dia bacakan surah Taha, sahabat kita tu mengalir air mata dia. Kat mana dia punya logik, tuan-tuan? Baca surah Taha pada orang yang tak boleh dengar boleh mendatangkan kesyahduan pada dia. Tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, itu mukjizat Al-Quran. Kita biasa sebut Al-Quran ni mukjizat, Al-Quran ni mukjizat. Keyakinan dia dalam peristiwa yang saya cerita ni. Sebab manusia ni, tubuh badan manusia ni, kita ni telah ada memang chemistry dengan Al-Quran tu, memang ada.
Cumanya kita tak-endahnya. Kita baca tak baca, peduli tak peduli pada Al-Quran ni. Tapi secara fitrahnya manusia ni memang ada chemistry dengan Al-Quran, tuan-tuan. Sahabat kita tu sebelum dia mengucap kalimah syahadah tu, bila dibacakan surah Taha tu, dia mengalir mata, tuan-tuan. Saya nak beri satu keyakinan kepada kita, betapa penyucian hati ni sangat-sangat mustahak. Kerana tu dalam ayat ini Allah menyebutkan bagaimana awyadzakaru fatanfa'u dzikra, ataupun Abdullah Ibnu Maktum ni datang untuk mendapatkan peringatan, yang mana dengan peringatan itu akan mendatangkan manfaat kepada beliau. Pendidikan kepada OKU sangat mustahak, tuan-tuan. Pendidikan seawal yang boleh kepada OKU sangat mustahak. Dan pendidikan ni bukan kita kata kita ajar sekarang, tengok dapat tak cemerlang tak dalam UPSR, dapat cemerlang tak dalam exam, kita nak buat penilaian secara empirical macam tu. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan balik ni boleh tengok surah Yusuf ayat 38. Surah Yusuf ayat 38, bagaimana Allah berfirman, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Cerita dia macam ni, tuan-tuan. Ketika Nabi Yusuf dalam penjara, bila Nabi Yusuf ni di penjara, maknanya dia ni dah bertahun-tahun terpisah daripada ayah dia Nabi Yaqub. Dalam penjara ni Nabi Yusuf dia menceritakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikut ajaran yang disampaikan, yang dipegang, yang dibawa oleh nenek-nenek keturunan aku yang terdahulu, daripada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub. Bagaimana Nabi Yusuf boleh ingat apa yang disampaikan oleh ayah dia, sedangkan dia terpisah beberapa tahun, melainkan pendidikan awal, tuan-tuan. Nabi Yusuf kebanyakan riwayat menyebut dia mula terpisah daripada Nabi Yaqub pada umur 12 tahun. Maknanya pada umur kanak-kanak ni Nabi Yusuf ni telah diasuh, telah diasah oleh ayah dia Nabi Yaqub tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dia bila dia duduk dalam penjara, dalam beberapa tahun kemudian baru nampak terserlah dia punya manfaat ilmu tadi tu. Aw yadzakaru fatanfa'u dzikra. Kerana tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan OKU yang berjaya, saya ambil contoh, tuan-tuan, adik Qayyum yang kita semua bangga, yang mendapat juara dalam tilawatul Quran yang baru ni tu. Macam mana adik Qayyum tu, Qayyum Niza tu boleh berjaya? Apakah dia berlatih mengajar Al-Quran sebulan dua ni, ataupun setahun dua ni dia latih tu, akhirnya dia dapat mengasah suara dia sehingga dapat melantunkan suara yang baik? Tidak, tuan-tuan. Ayah dia ni saya kenal rapat. Dia bawa Qayyum Niza ni latih daripada kecil lagi. Apakah kita boleh meletakkan harapan asal orang ni OKU penglihatan boleh jadi macam Qayyum? Apakah seorang yang dilahirkan sebagai OKU penglihatan dapat ayah sebagaimana Qayyum mendapat ayahnya? Kerana tu ini menjadi tanggungjawab kita semua, para jemaah sekalian. Kerana tu saya sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat rasa teruja bila masjid kita ni telah memulakan kelas kepada dalam program Kelab Sahabat OKU kita tu. Pendidikan kepada OKU, tuan-tuan, sangat penting. Dan di sini dalam ayat-ayat yang terkemudian, tuan-tuan, boleh kita bayang bagaimana Allah mengiktiraf kekuatan kejiwaan, bukan kekuatan fizikal, yang dimiliki oleh Abdullah Ibnu Maktum. Allah rakamkan dalam surah Abasa ni. Tuan-tuan bayang macam mana Abdullah Ibnu Maktum ni masih hidup, dalam tempoh dia masih hidup, Allah puji dia
Allah rakamkan peristiwa itu dengan kepujian yang khusus dalam surah Abasa sewaktu dia hidup. Sebagai pengakhiran perbincangan kita malam ni, tuan-tuan para jemaah sekalian, saya nak bawa satu kisah seorang tabi'in namanya Rabi'in bin Haytham. Rabi'in bin Haytham ini seorang tabi'in yang sangat alim. Dia ni takdirnya sakit stroke, jadi OKU terlantar, sebelah tubuh dia stroke. Suatu waktu, tuan-tuan, murid dia datang. Murid datang ziarah pada Rabi'in bin Haytham. Masuk, lalu murid dia tanya beberapa perkara, dan mereka melalui beberapa peristiwa. Antaranya, tuan-tuan, murid dia ni bertanya, wahai guru, bagaimana tuan imam, bagaimana tuan menjaga lidah tuan? Rabi'in bin Haytham ni, tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat kekuatan daripada kehebatan beliau. Beliau ni hanya berkata dalam 4 perkara. Dia bersuara hanya dalam 4 perkara. Pertama, ketika membaca Al-Quran. Kedua, ketika memberi nasihat. Ketiga, ketika beliau bertanya khabar, apa khabar? Dan keempat, ketika beliau berzikir. Dalam 4 keadaan ni sahaja dia bersuara. Murid dia tanya, wahai guru, macam mana kamu boleh bertahan sebegitu sekali? Rabi'in bin Haytham menyebut, macam mana aku tak menjaga lidah aku, kerana aku tahu di kiri kanan aku ada malaikat yang mencatat. Bahkan Allah Maha tahu apa yang aku buat. Dan pada penghujung perbincangan mereka ni, tuan-tuan, Rabi'in bin Haytham ni tengah duduk bincang dengan murid dia ni, terdengar azan. Dia pun sebut pada anak dia, wahai anak, panggil anak dia, siapkan dia untuk berwuduk. Untuk dia ni dipapah pergi ke masjid, tuan-tuan. Diceritakan dalam sirah, bila dipapah ke masjid, sebelah kaki dia terjuntai ke bawah. Nak menyebutnya memang sebab dia ni sakit stroke, terlantar, terpaksa dipapah pergi ke masjid, sebelah kaki dia terjuntai ke bawah. Bila tengok keadaan ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, murid dia tanya, wahai guru, bukankah Allah telah memberi rukhsah, keringanan, kalau tuan guru tak nak pergi ke masjid, tak apa dalam keadaan macam ni? Dia kata, wahai murid, dia kata, wahai kamu, macam mana aku tak nak ke masjid bila aku mendengar seruan hayya 'alal falah?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Demikian tuan-tuan, bila ditanya, Rabi bin Haytham menyebut bagaimana untuk dia tidak ke masjid dengan suruan macam azan tadi, hayya 'alal salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dan suruan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Kerana itu tuan-tuan, dia sangat memahami betapa menyahut suruan azan dengan hadir ke masjid untuk solat berjemaah itu sangat-sangat memberi faedah, meskipun beliau perlu bersusah payah ke masjid dalam keadaan tadi itu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Robin bin Haytham kepada muridnya, yang mana beliau ini merupakan seorang OKU terlantar yang mengalami sakit stroke separuh badan, memberi kekuatan kepada kita untuk kita membina satu generasi OKU yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita nak bina OKU tanpa kita membawa satu kesedaran kepada masyarakat, dia tak dapat tuan-tuan. Bagaimana satu waktu Ibnu Mas'ud, kaki dia kecil, dia ni OKU anggota. Bila satu ketika sahabat-sahabat lain terlihat dia ni terpaksa bergantung kepada satu macam pokok tu, bila angin bertiup dia terpaksa bergantung, jadi dia ni terjengkit-jengkit tuan-tuan. Bila di keadaan itu nampak macam lucu, jadi sahabat-sahabat ni macam bila tengok keadaan ini yang melucukan, mereka ketawa. Bila sahabat ni ketawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tegur. Dia kamu kena ingat, kaki Abdullah bin Mas'ud tu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Nak sebutnya tuan-tuan, fitrah kita manusia ni, sebagaimana Allah menyebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan manusia ni dia ada kecenderungan untuk mengikut hawa nafsu dia, kecenderungan dia untuk mencari jalan ketakwaan. Maknanya benda-benda macam ni fitrah. Bila kita tengok yang melucukan, kita rasa nak suka. Tapi Islam counter balik supaya kita rasa nak suka tu dapat dikontrol, dapat dikawal. Jadi itu kerana itu tuan-tuan, peristiwa macam mana yang berlaku pada Ibnu Mas'ud ini memang akan sentiasa berulang dan akan sentiasa berlaku. Kerana itu pada sahabat-sahabat OKU yang ada dalam masjid ini, yang di luar, yang mendengar di luar sana, kita kena faham apa yang Allah takdirkan kepada kita ini sebagai ujian. Dan kepada masyarakat secara umum, kita kena faham apa yang Allah takdirkan kepada OKU itu sendiri adalah ujian kepada masyarakat umum. Macam mana kita nak melihat berlakunya takdirnya seseorang itu OKU, untuk kita sama suka ke ataupun untuk kita sama-sama menyerlahkan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Di situlah sebagaimana saya sebut pada awal tadi, muslim-muslimat, Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas para ulama telah terhadapan di dalam menyantuni, di dalam memenuhi keperluan Allah. Bagi kita yang bersedia untuk dikatakan sebagai penggiat Islam, kena faham keadaan ini, kena faham situasi ini. Di dalam Islam ada solat, dalam Islam ada puasa, di dalam Islam ada hudud, ada qisas. Dalam Islam juga ada hal ehwal kemasyarakatan. Bagaimana kita nak menyantuni masyarakat sekeliling, Islam ada jawapan-jawapan dia ini. Jadi sekadar itulah para jemaah sekalian, pada malam ini dalam ruang yang ada, untuk kita sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk kita sama-sama menghargai betapa Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas para ulama ini adalah suatu panduan yang sangat bermakna untuk kita turuti bagi kita menempuhi kehidupan kita yang penuh mencabar. Dan sekali lagi, bagi pihak sahabat-sahabat daripada Persatuan Cacat Malaikat Islam Malaysia, Pertis, juga Persatuan OKU Berdaya Hulu Langat yang kita buka booth di luar sana, ucapkan terima kasih banyak pada pihak Tuan Haji Nazir kita dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seluruh para jemaah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dukungan program kita yang didukung kuat oleh Majlis Agama Islam Selangor, oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini, terus mendapat keredaan, terus mendapat pahala berkebajikan daripada Allah SWT. Akhir kata, segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang buruk itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.